Dan tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Nur Khairina Alia binti Nur Azman dan Siti Nur Anis Sofia binti Safri dari Sekolah Menengah Kewasaan Agama Sharifah Raziah Melaka. Sikit boleh? Okey. Cubaan suara 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, pernah berkata, rahsia kesempurnaan rukun negara ialah pada amalannya. Tanpa pengamalan rukun negara, ia akan menjadi secebis dokumen yang tidak bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang buat negaraku tercinta. Salam ulang tahun ke-53 Rukun Negara. Kami titipkan buat anda semua. Terima kasih peneraju acara, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tuan Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka, Div kehormat, panel juri yang teguh saksama, seterusnya warga dewan yang berpatriotisme tinggi. Manusia sudah mula berseteru, bertelaga, bertelingkah, bersengketa. Seawal Kabil dan Habil dilahirkan ke dunia, bermula Perang Dunia Pertama 1914 yang mengorbankan 25 juta nyawa. Konflik perkauman di Kalimantan Indonesia antara kaum Dayak dan Madura pada 2001. Semuanya membawa dogma yang sama. Jika manusia hidup tanpa prinsip dan falsafah, berajakan nafsu, bertuankan amarah, maka pengakhirannya perpecahan dan hancurlah sesebuah bangsa dan negara. Justeru, ayo kita hayati mari bicara yang berbunyi 5 prinsip rukun negara. Hadirin sekalian, berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, prinsip merujuk kepada dasar atau pegangan. Manakala definisi rukun negara bermaksud ideologi negara yang dirumuskan sebagai norma hidup bagi mencapai konsensus baru dan perpaduan nasional. Lalu saya simpulkan, frasa 5 prinsip rukun negara bermaksud falsafah negara Malaysia yang mendukung 5 prinsip penting, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, hayatilah prinsip pertama rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, tonggak keharmonian, tuncak perpaduan bangsa. Peristiwa berdarah 13 Mei 1969, rusuhan kaum berdarah paling malang dalam sejarah negara, jangan kita ulang. Natijahnya 196 nyawa melayang. Lantas, Majlis Perundangan Negara dicanang pada 29 Januari 1970 untuk meredam petualang. Muncullah wira-wira penyelamat terbilang, iaitu Tun Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, mendiang Tun Tan Sri Husin dan mendiang Tun Viti Sambatan. Walaupun berlainan bangsa dan agama, tetapi mereka sepakat membentuk rukun negara dan mengangkat prinsip kepercayaan kepada Tuhan sebagai tonggak utama. Kerana prinsip inilah yang menjadi asas prima keharmonian kaum dan agama di negara kita Malaysia yang tercinta. Hadirin sekalian, prinsip kedua rukun negara kita perhalusi, kesetiaan kepada raja dan negara diperkasa, rakyat sejahtera, kedaulatan terpelihara. Kerana kesetiaan kepada raja dan negara lah, seramai 25 orang anggota polis berkorban nyawa menentang 185 orang pengganas komunis di Bukit Kepung. Jangan kita lupa, kerana kesetiaan kepada raja dan negara lah, Lieutenant Adnan sanggup bertempur bermati-matian, menggempur mempertahankan pematang pasir panjang daripada tentera Jepun pada 14 Februari 1942. Namun, akhirnya beliau bermandi darah penuh bermaruah dengan jasadnya belum bermerah, lehernya dikelar parah. Innalillah. Tetapi hari ini mengapa
Anak-anak generasi pewaris kepimpinan negara bersikap seperti kacang lupakan kulit, ibarat telunjuk lurus. Kelingking berkait, mereka lantang. Ralit mempersoalkan, begitu jelik mengkritik institusi raja dan negara. Hingga Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berduka cita, lantas menutup akaun media sosialnya. Hadirin sekalian, menyusul prinsip ketiga, keluhuran perlembagaan dihormati, rakyat harmoni, pasti madani. Menurut World Happiness Report 2017 hingga 2019, Malaysia adalah antara negara yang paling bahagia daripada 195 negara di dunia. Bermula dengan kepimpinan Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 1962. Kini Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan terus berjaya mendidik masyarakat untuk menghormati kemuliaan perlembagaan. Hak masyarakat berbilang bangsa dalam bidang pendidikan agama dan ekonomi sentiasa dijaga melalui Dasar Ekonomi Baharu 1971. Kini muncul pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat yang bernilai RM250 bilion untuk membantu semua rakyat yang terkesan dengan COVID-19. Impaknya, keharmonian negara terus terpelihara, rakyat sejahtera, negara madani. Hadirin sekalian, prinsip keempat rukun negara kita teliti. Kedaulatan undang-undang dipelihara, kunci negara sejahtera. Pramudia Ananta Tower, penulis terkenal Indonesia, dalam nukilannya The Wisdom of Pramudia Ananta Tower menegaskan, tiada sesiapa pun kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang. Mari kita mengambil iktibar kegagalan rampasan kuasa di Turki pada tahun 2016, tragedi pembantaian kemanusiaan selama 100 hari dan Rwanda Afrika pada 6 April 1994. Intipatinya, apabila kedaulatan undang-undang dicabul dan dipijak, maka keharmonian tidak akan timbul. Sebaliknya, kesejahteraan akan rosak, negara akan bergolak. Hadirin sekalian, menyusul prinsip terakhir, kesopanan dan kesusilaan, teras berpadu bangsa, kitalah penentunya. Semasa melancarkan ulang tahun ke-50 Rukun Negara pada 9 Julai 2020, Perdana Menteri mengungkapkan kata-kata, dengan izin, "It is un-Malaysian to be rude." Jika kita bertatatus sila, pastinya kitalah masyarakat yang seia sekata dan bersatu padu di dunia. Hadirin sekalian, jika kita benar-benar mahu hidup sebagai satu keluarga yang berbumbukan Malaysia, maka kita mesti bertahun ikhlas mengamalkan 5 prinsip rukun negara. Tuntasnya, ayo kita hayati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara. Sekian, terima kasih.